Operasi SAR bersambung esok, kesan 4 lagi mangsa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, anda bersama saya Suhil Muhammad Daur. Kita mulakan dengan perkembangan tragedi kepala air di Jeram Air Putih Kemaman. Hanya 4 jasad mangsa ditemukan hari ini, menjadikan keseluruhan mangsa ditemukan 6 orang setakat ini. Ketua Polis Terengganu, Datuk Mazli Mazlan mengesahkan berlaku kekeliruan berhubung angka sebenar penemuan mayat mangsa disebabkan masalah komunikasi berikutan lokasi operasi mencari dan menyelamat mangsa terletak jauh di dalam hutan. 4 mayat yang ditemukan hari ini disahkan Puteri Ariana Umaira, 4 tahun, Muhammad Haziq Zikri, 6 tahun, Puteri Nur Erina Natasha, 10 tahun dan bapa mereka Karim Abdullah, 39 tahun. Operasi SAR hari ini melibatkan 168 anggota pelbagai agensi ditangguhkan pukul 5 petang tadi. Pencarian disambung semula 8 pagi esok bagi mengesan 4 lagi mangsa. Sementara itu, bapa mangsa reda dengan pemergian anak, menantu serta cucunya dalam sekelip mata. Saya pergi kerja, mak dia je lah. Makcik tahu. Tahu dia pergi kelau tu. Tahu dia tu. Tahu dia tu. Dia lagi tahu lah. Dia tahu tu mak dia. So dia akan bumi kat lepas Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah hari ini menzahirkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga mangsa lemas tragedi kepala air di Jeram Air Putih Cukai, Terengganu. Turut menzahirkan ucapan takziah ialah Raja Pemaisuri Agong Tengku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Menerusi hantaran di laman Facebook rasmi Istana Negara, Seri Paduka Baginda berdua turut menzahirkan harapan agar keluarga 10 mangsa tersebut bersabar serta tabah menghadapi dugaan dan suasana pilu ini. Seri Paduka berdua mendoakan agar roh-roh Allahyarham dan Allahyarhamah dicucuri rahmat oleh Allah SWT dan ditempatkan bersama mereka yang beriman dan beramal soleh. Masih perkembangan sama, laporan awal tragedi kepala air di Jeram Mawar dijangka siap dalam tempoh terdekat. Ketika ini, Jabatan Mineral dan Geosains masih melakukan tinjauan awal di lokasi insiden. Pada masa sama, pihak polis sedang melakukan siasatan. Dah ada pun siasatan polis. Jadi tentang spesifik tentang perkara tersebut, kita tunggu siapnya siasatan polis dan tinjauan dari pihak JMG lah. Jaga-jagalah nak pergi kawasan-kawasan rekreasi dan sebagainya untuk memastikan keselamatan kita menjadi prioriti lah. Kementerian juga katanya akan mengenal pasti lokasi yang mempunyai risiko berlakunya kepala air. Susulan tragedi kepala air yang berlaku di Jeram Air Putih, orang ramai yang berhasrat untuk berkhemah atau beriadah di lokasi rekreasi air yang bukan tempat rekreasi awam diminta sentiasa peka dengan sebarang perubahan keadaan air sungai di kawasan berkenaan. Menurut Ketua Pusurujaya Angkatan Pertahanan Awam, Aminur Rahim Muhammad, orang ramai juga perlu peka dengan paras ketinggian, warna, kederasan dan keberadaan puing-puing asing yang timbul di permukaan selain mengawasi aktiviti ahli keluarga, terutama anak-anak di dalam air. Dalam masa sama, memastikan kawasan perkhemahan didirikan di jarak yang selamat dari gigi air. Langkah itu bagi memastikan mereka mempunyai tempoh masa mencukupi untuk menyelamatkan diri jika berlaku kenaikan paras air yang drastik. Susulan negeri-negeri di utara Semenanjung dijangka berdepan angin baratan yang berpotensi menyebabkan ribut petir, hujan lebat dan angin kencang. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM telah meningkatkan kesiapsiagaan pegawai dan anggota serta logistik bagi menghadapi apa jua kemungkinan akibat fenomena tersebut. Menurut Pengarah Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat JBPM, Datuk Ahmad Izram Osman, 4,169 pegawai dan anggota telah bersiap sedia di negeri yang terlibat iaitu Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Utara Perak, Terengganu dan Kelantan. Angin baratan dijangka berlaku bermula 1 hingga 5 Julai ini.
kita memberi ataupun membuat pemantauan kepada di kawasan-kawasan yang kita sifatkan sebagai hotspot berlakunya kes-kes kelemasan, especially yang melibatkan laut dan juga air lah, sungai ataupun tasik. Memang kita memberi nasihat, dan balai-balai yang terdekat pun mana yang berada di bawah hotspot balai berkenaan, dia orang akan respon ke tempat-tempat tersebut untuk memberi nasihat supaya tidak melakukan aktiviti radah yang melibatkan mandi-manda di sungai, di laut dan sebagainya. Baik saudara, 80% daripada jumlah peruntukan RM100 juta telah diagihkan kepada ketua isi rumah yang terlibat banjir di Kelantan menerusi program agihan bantuan wang ihsan BWI. Perkara tersebut dimaklumkan Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad. Ketua Jajaran Pelumpang Jelas beliau, peruntukan itu membabitkan sebanyak 73,308 ketua isi rumah dari 10 jajahan di Kelantan yang telah terkesan dengan kejadian banjir monsun Timur Laut 2022-2023. 100 juta keseluruhan. Dah 80% lah dah selesai. Penerima tadi berapa puluh ribu tadi? 70,000 lebih 83,000. Program tu memang dah berterusan. Cuma hari ini kehadiran saya dengan Datuk MB lah sekali, kerana kebetulan saya ada di Kelantan, jadi kita buat sebab ada beberapa lagi yang penerima yang belum diproses, jadi kita buat program ni pada hari inilah. Sementara itu, salah seorang penerima Qariah Bakar berkata wang berkenaan akan digunakan sebaik mungkin bagi menampung perbelanjaan sekolah anaknya selain membaiki peralatan yang rosak ketika banjir sebelum ini. Adalah apa boleh untuk anak sekolah. Ada anak baru sekolah ke betul enggak ke. Sukalah. Sukalah boleh guna duit ke untuk anak sekolah. Terima kasihlah yang membantu. Di Port Dickson, seorang lelaki ditemukan lemas ketika menjaring ikan bersama 3 rakannya di Pantai Batu Satu, Jalan Pantai semalam. Menurut Ketua Zon 2 Negeri Sembilan, penguasa kanan Bomba 2 Jelani Ahad, mangsa yang berusia 30-an ditemukan di hadapan waterfront Pulau Arang. Jelas beliau, mangsa dan 3 rakannya ke pantai itu semalam untuk menjaring ikan ketika air laut surut, namun tidak menyedari berlaku kejadian air pasang sehingga menyebabkan mangsa dibawa arus. Ketika kejadian, mangsa cuba diselamatkan rakan-rakannya namun gagal berikutan ombak kuat ketika air pasang. Mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Seorang penunggang motosikal maut selepas terperosok di bawah sebuah kereta dalam kemalangan membabitkan 5 kenderaan. Kejadian berlaku di Kampung Cegar Perah, Kuala Lipis, Pahang, berhampiran susul keluar lebuh raya Central Spine Road, Felda, Cegar Perah. Menurut Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Pahang, Zulfadli Zakaria, pihaknya menerima laporan kejadian kira-kira pukul 4 pagi. Jelas beliau, mangsa yang tersepit dikeluarkan menggunakan bantuan trak penunda untuk mengalihkan kereta. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian dan mayat diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Rangkuman berita utama. Esensi ringkas, padat dan benar. Saksikan setiap hari Kanta 744 mendahului berita. Baik, bertemu kembali. Susulan lawatan mengeja Perdana Menteri ke KLA semalam, tinjauan Datuk Seri Anwar Ibrahim mendapati majoriti petugas menjalankan tugas dengan baik. Semalam saya sebelum menyambut keberangkatan pulang Baduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong, saya sempat ke KLIA kerana ada sedikit sebanyak keributan kecil. Tentunya saya lihat umpamanya semua kaunter immigration berfungsi, maknanya majoriti staff immigration menjalankan tugas dengan baik.
Tetapi seperti mana juga kita sedar dan sering saya tekankan, ada kumpulan kecil yang masih biasa dengan sistem dan amalan yang lama. Saya percaya hal itu hal bidang kuasa SPRM yang harus bertindak. Selalu kita sebut inilah titik rosak sebelanga. Dalam pada itu, kerosakan 6 daripada 7 mesin pengimbas Jabatan Kastam di Kelai Terminal 1 dibaik pulih hari ini. Menurut Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan, ia melibatkan kos lebih RM1 juta. Jelas beliau, Kementerian Kewangan tiada halangan untuk meluluskan sebarang baik pulih yang dikemukakan daripada mana-mana agensi atau jabatan setakat ini. Cuma kadang-kadang ada yang di luar jangka tu mengambil sedikit proses lah. Kadang-kadang kita tak sangka ada kerosakan pada tahun itu, maka kita tidak letakkan di dalam bajet. Perkara itu perlu diluluskan bajet lain oleh Kementerian Kewangan. Oleh bagaimanapun, perkara yang perlu diutamakan akan kita utamakan. Dianggarkan 15,000 jemaah haji Malaysia akan kembali ke tanah air bermula Rabu ini hingga 16 Julai nanti. Ia melibatkan 49 penerbangan Malaysia Airlines dan Saudi Airlines yang bakal berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Jeddah. Pengarah Operasi Maktab Muhammad Sawal Abung memaklumkan semua jemaah fasa 1 akan mendaftar masuk bagasi masing-masing bermula hari ini dengan had muatan dibenarkan hingga 30 kilogram. Yang pertama yang tadi saya dah cakap, bagi tahu awal-awal air Zam-Zam. Memang tak boleh langsung. Jadi jangan cuba-cubalah untuk membawanya. Kadang-kadang nak cuba, tapi insya-Allah memang tak lepas. Insya-Allah memang tak lepas. Yang keduanya, jenis cecair dalam bagasi kotak yang diberi perhatian serius oleh pihak penerbangan. Pada musim-musim lepas, ada juga jemaah haji yang membawa perfume, minyak wangi yang terlalu banyak. Jadi pihak penerbangan pun akan membuka beg mereka semasa urusan X-ray di Jeddah nanti. Okey, saya tak expect proses yang macam ni akan berlaku bagi jemaah-jemaah, dan saya rasa ini sangat memudahkanlah sebab kita dah bersedia daripada awal hantar beg di sini untuk memudahkan perjalanan kita seterusnya. Alhamdulillah, proses ini memudahkan dan tabungan haji menyediakan orang untuk membantu untuk mengangkat kami punya barang-barang dan bagasi. Terima kasih. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil mengadakan pertemuan dengan Wakil Kelab Wartawan Asing Malaysia FCCM pada hari ini. Ia bagi bertukar pandangan serta membincangkan isu semasa dalam dan luar negara. Fahmi menerusi hantaran di Facebooknya berkata pertemuan itu turut menyentuh peranan yang boleh dimainkan oleh FCCM dalam membantu menyalurkan maklumat tepat berkaitan kerajaan perpaduan kepada media antarabangsa. Jelas beliau, penyaluran maklumat tepat dan sahih kepada media antarabangsa sangat penting untuk negara. Tiada pendaftaran diperlukan untuk menyertai skim perubatan madani. Penerima sumbangan tunai rahmah 2023 fasa 1 layak mendapat rawatan percuma di bawah skim itu secara automatik. Salam Malaysia Madani. Baik. Skim perubatan madani yang bermula 15 Jun lepas merupakan inisiatif rintis bagi menampung keperluan kesihatan golongan B40 terutamanya dalam mendapatkan perkhidmatan penjagaan primer akut atau rawatan pesakit luar kes-kes akut melibatkan pengamal perubatan swasta umum berdaftar. Dan manfaat di dalam Jadi dengan manfaat skim perubatan madani ini kita pecahkan lagi kepada 3 kategori. Ya, 3 kategorinya. Yang pertama, isi rumah berkeluarga sebanyak 250 secara one off, bukan bulan-bulan, secara one off. So 250 ni bermula 15 Jun sehingga 31 Disember. Itu secara 250 untuk isi rumah berkeluarga. Kategori kedua adalah warga emas tanpa pasangan sebanyak RM125, dan kategori terakhir adalah kategori bujang sebanyak RM75. Investigasi ujian rawatan percuma yang ditawarkan antaranya demam, selesema, muntah,
terseliuh, sakit kepala dan trauma ringan. Semua ini termasuk Bermula esok, Akta Pemalsuan Hukuman Mati Mandatori 2023 Akta 846 akan berkuat kuasa. Menurut Warta Kerajaan Persekutuan bertarikh 30 Jun yang disiarkan Jabatan Peguam Negara, tarikh berkuat kuasa akta berkenaan ditetapkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said. Pada 3 April lepas, Dewan Rakyat meluluskan rang Undang-Undang Pemalsuan Hukuman Mati Mandatori 2023. Ia bertujuan memansuhkan hukuman mati mandatori, mengubah hukuman pemenjaraan sepanjang hayat dan sebatan. Melalui undang-undang itu, mahkamah mempunyai budi bicara untuk menjatuhkan hukuman mati atau pemenjaraan bagi tempoh tidak kurang 30 tahun tetapi tidak melebihi 40 tahun. Sekiranya tidak dijatuhkan hukuman mati, hendaklah juga dihukum dengan sebatan tidak kurang 12 kali. Pada Rabu ini, satu mesyuarat khas akan diadakan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Ia bagi membincangkan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri PRU DUN di 6 negeri. Menerusi kenyataan Setiausaha SPR, Datuk Ikmaluddin Ishak menyebut mesyuarat susulan penerimaan notis pembubaran rasmi DUN Kedah, Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan daripada speaker DUN masing-masing. Mesyuarat khas itu akan dipengerusikan oleh pengerusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh yang akan membincangkan tarikh seperti hari penamaan calon, hari pengundian dan daftar pemilih yang akan digunakan. Sidang media akan diadakan sejurus selepas mesyuarat. Sementara itu, Jawatan Kuasa Majlis Presiden Barisan Nasional BN dan Pakatan Harapan PH akan mengumumkan keputusan agihan kerusi antara kedua-dua blok bagi PRU DUN dalam tempoh 2 hingga 3 hari lagi. Timbalan Pengerusi BN Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, keputusan yang bakal diumumkan itu adalah muktamad dan menasihati semua pihak supaya akur dengan keputusan berkenaan. Dalam masa sama, beliau turut akui berpuas hati dengan tahap kesiapsiagaan BN menghadapi PRU DUN di Negeri Sembilan, Selangor, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu dan Kedah. Saya tak nampak apa-apa gelombang pun. Cumanya kita perlu perkasakan diri sendiri. Ya. Kalau kita ada benteng yang kuat dan gerak kerja yang baik, gelombang tak sentiasa gelombang kan, akan ada surutnya kan. Jadi kalau kita perkasakan parti kita, gerak kerja yang baik, gelombang macam mana pun kita akan dapat. Sejumlah 4,000 lesen vokasional kenderaan perkhidmatan awam PSV ditawar secara percuma kepada golongan B40 mengikut syarat-syarat ditetapkan menerusi program MyPSV. Ia bagi mengatasi masalah kekurangan pemandu bas di negara ini. Program ini saja kita nak melahirkan 500 orang pemandu. Kita memerlukan ribuan pemandu bas sebab seperti yang saya katakan, yang diperlukan bukan saja prasarana. Syarikat-syarikat bas juga memerlukan pemandu ramai. Semua syarikat bas ekspres mengeluh bahawa tak cukup pemandu. Dan juga syarikat bas berhenti-henti di seluruh negara. Daripada 4,000 lesen PSV ditawarkan, 3,500 daripadanya untuk pemohon lesen PSV e-hailing dan teksi. Manakala 500 lagi untuk lesen PSV bas di seluruh negara melibatkan peruntukan RM2 juta. Operasi Hormat Undang-Undang Jalan Raya yang dijadual berlangsung sepanjang Julai ini akan digerakkan ke lokasi-lokasi seluruh Kuala Lumpur setiap hari. Jelas Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Muhammad Syuhaili Muhammad Zain, ia bagi memberi pendedahan, kesedaran dan pendidikan kepada pengguna jalan raya dalam mematuhi undang-undang. 16 location yang mana kita akan roving. Kita akan bergerak daripada satu tempat ke satu tempat, dia tak statik lah dekat situ. So ni akan berterusan selama sebulan, kita buat secara total. So penguatkuasaan ini bukan sahaja kepada orang awam tetapi kepada anak buah saya sendiri supaya diorang pun mematuhi undang-undang. We need to educate ourselves before we even enforce the law on others. So penguatkuasaan undang-undang akan menyuruh yang marhain, yang kayangan, kita akan buat seluruhnya lah.
InsyaAllah. Pengeluar kereta nasional Proton bekerjasama dengan syarikat alat ganti kenderaan terbesar Thailand, High-Touch Public Company Limited (APICO). Kerjasama itu menyaksikan anak syarikat APICO, Advanced Vehicle Engineering Global Sdn Bhd, melabur 140 juta untuk mengeluarkan komponen kenderaan Proton. Pelaburan selaras usaha menjana pertumbuhan ekonomi yang mampan, meningkatkan daya saing dan mewujudkan peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Ini adalah satu petanda yang positif dari segi otomotif sektor kita yang banyak menyumbang kepada KDNK dan pelaburan negara. Dan saya berharap supaya momentum ini diteruskan dan kita dapat melihat bagaimana industri otomotif ini akan terus berkembang, terutamanya dalam teknologi yang barulah, ya, terutama dalam EV dan juga EV. Baik, Menteri Belia dan Sukan Hanayo mahu semua persatuan dan jurulatih bersikap tegas terhadap aspek penjagaan makanan semua atlet. Menurut beliau, ini bagi mengelakkan kes atlet gagal ujian doping daripada terus berulang. Pengarah Adamas, Azura Abidin berkata sekiranya tidak mendapat sebarang maklum balas, pihaknya akan menjalankan siasatan lanjut termasuk mengadakan sesi pendengaran kes. Atlet tidak boleh lagi menjadikan alasan tidak tahu apa yang diambil sebagai punca mereka gagal ujian doping. Kita nak atlet kita ada strict disiplin. Ke mana mereka pergi makan, apa yang mereka order untuk makan, ini semua mereka kena tahu. Saya kadang-kadang ikut social media atlet juga. Saya tengok kadang-kadang mereka post makanan-makanan yang mereka beli semua tu. So saya rasa yang ini kita kena ketatkan lah. Kita kena perkasakan aspek ini. Kalau tidak memang sia-sia duit yang kita laburkan untuk latihan semua bila mereka kena tangkap. Hana membuat teguran berkenaan susulan isu doping yang berlaku dalam kejohanan besar termasuk Sukan Malaysia SUKMA 2022 dan kejohanan trek dan balapan Kesatuan Olahraga Malaysia 2023. Beliau berkata demikian semasa majlis menandatangani akuan sokongan kod Sukan Selamat KBS bersama agensi anti-doping Malaysia Adamas, pegawai kawalan doping DCO dan pendidik anti-doping educator di Putrajaya. Atlet olahraga yang gagal ujian doping pada kejohanan trek dan balapan KOM Februari lepas diberi tempoh hingga 11 Julai ini untuk menjawab surat tunjuk sebab daripada Adamas. Pengarah Adamas, Azura Abidin berkata sekiranya tidak mendapat sebarang maklum balas, pihaknya akan menjalankan siasatan lanjut termasuk mengadakan sesi pendengaran kes. Kami masih menunggu maklum balas daripada beliau sebab kita dah hantar initial review kami kepada beliau dalam tempoh 2 minggu yang sudah dan kami bagi tempoh sehingga 14 hari. Kami jangkakan dalam minggu ini atau minggu depan. Sekiranya dia tidak datang apa-apa maklum balas, kita akan proceed dengan notice of charge. Tanpa mendedahkan buturan atlet, Adamas mengesahkan bahawa keputusan doping itu positif terhadap penggunaan bahan terlarang atau Adverse Analytical Finding AAF bagi bahan sibutramine. Atlet berkenaan turut digantung sementara daripada menyertai sebarang kejohanan sehingga keputusan proses pendengaran diumumkan. Badan Bebas First Instant Body FIB mengenakan sekatan perpindahan pemain ke atas Kelantan FC melibatkan jendela kedua pada 5 Julai ini. Ini susulan kegagalan Kelantan FC menghantar bukti bayaran caruman KWSP serta tunggakan gaji pemain dan pegawai bagi bulan April dan Mei tahun ini. Liga Bola Sepak Malaysia MFL menerusi satu kenyataan memaklumkan hukuman ini adalah berasingan daripada tindakan yang boleh diambil Persatuan Bola Sepak Malaysia dan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Kenyataan itu turut menyebut pengerusi FIB Sheikh Muhammad Nasir Sheikh Muhammad Sharif memandang serius isu berkenaan. Jelasnya, tindakan ini terpaksa diambil selepas Kelantan FC gagal melunaskan tunggakan dalam tempoh diberikan. Hukuman ini akan ditarik semula jika Kelantan FC berjaya menyelesaikan bayaran tunggakan caruman KWSP, gaji pemain dan pegawai sebelum jendela kedua berakhir pada 1 Ogos 2023.
Bagaimanapun, tindakan untuk menarik semula sekatan itu juga perlu mengambil kira keputusan FAM dan FIFA berkenaan kes lain melibatkan Kelantan FC. Juara acara 400 meter lelaki Sukan SEA 2023 Umar Osman berhasrat memperbaharui rekod kebangsaan miliknya pada kejohanan olahraga Asia di Pattaya, Thailand bulan ini. Atlet berusia 20 tahun itu kini sedang giat menjalani latihan bersama jurulatih Simon Lau di Sekolah Sukan Singapura. Saingan olahraga Asia di Pattaya merupakan pentas kelayakan ke kejohanan dunia 2023 di Budapest, Hungary. Umar mencipta sensasi pada Tamasya Sukan SEA Kemboja lalu selepas memecahkan rekod kebangsaan dan merangkul pingat emas dalam saingan 400 meter. Dia mencatat masa 46.34 saat sekaligus memadam rekod 46.41 saat yang dipegang Muhammad Zaiful Zainal Abidin selama 22 tahun. Muhammad Zaiful mencatat rekod tersebut semasa kejohanan olahraga remaja Asia 2001 di Brunei. Umar turut membantu pasukan negara meraih gangsa acara 4x400 meter bersama Muhammad Firdaus Zemi, Ruslam Zikri Putra Rosli dan Esther Shen. Juara Sukan Paralimpik 2016 Muhammad Rizwan Muhammad Buzi perlu mara ke final dan menamatkan kejohanan olahraga para dunia di Paris Julai ini dalam kelompok 4 teratas. Ini bagi membolehkan dia mengesahkan tempat lebih awal ke Tamasya Paralimpik Paris 2024 dalam acara 100 meter T36 kecacatan fizikal. Menurut jurulatih pecut para negara Hamri Mahat, 4 pelari terbaik akan layak secara automatik ke Sukan Paralimpik 2024. Hamri berharap Rizwan mampu mencapai sasaran itu supaya persiapan latihan dapat dilakukan lebih awal. Sekiranya gagal, dia masih berpeluang mengesahkan slot automatik ke Paris jika meraih kedudukan 2 teratas semasa Sukan Para Asia 2022 di Hangzhou, China. Hamri menetapkan sasaran kepada atlet veteran berusia 35 tahun itu untuk merekodkan 12.20 saat dalam kejohanan dunia di Paris. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Saya Suhil Muhammad Nur, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum, selamat malam.